Okey, baik. Hari ini kita akan sama-sama tengok tentang apa itu idea of pseudocode and flowchart. Okey, sebagaimana yang kita tahu, kita telah pun selesai dengan topik IPO. Bukanlah selesai, kita sudah pun masuk banyak sentuh tentang IPO. Okey, seperti mana yang kita tahu, IPO adalah satu proses ataupun merupakan problem analysis yang diwujudkan pada step yang pertama dalam problem solving, iaitu problem analysis. Okay, dalam step yang pertama dalam problem solving, kita ada problem analysis dan kita harus menentukan apakah input, proses dan output. Dan sehingga saat ini kita telah pun sentuh sehingga topik repetition. Cuma sebelum bincang detail lagi banyak tentang topik repetition, IPO untuk repetition. Tapi untuk hari ini kita tak bincang tentang repetition, tetapi kita akan bincang kepada langkah yang kedua. Ni kita nak recap balik lah. Okey, kalau kita tengok step yang pertama. Kita tengok step yang pertama. Okey, step yang pertama di dalam problem dalam problem solving. Okay, kita kena ingat dulu. So, korang jangan keliru antara problem solving dengan problem analysis. Dalam problem solving kita ada dua. Okey, pertama kita ada problem analysis. Kita ada problem analysis. Dan step yang kedua, langkah yang kedua, step yang kedua, kita ada disebut sebagai design a solution. Design a solution merupakan the next step yang perlu dilakukan oleh seorang pengatur cara. Selepas dia dah berjaya menentukan apakah I, P dan O, input versus output, dia perlu pergi kepada step yang kedua. Dan di dalam design solution ni ada satu keyword yang saya pernah sebut, biasa saya sebut terlebih dulu, iaitu keyword yang penting untuk anda faham, iaitu yang kita sebut sebagai algorithm. Okey, dan algorithm ni adalah merupakan satu tools. Okey, satu algorithm ni adalah satu tools yang digunakan untuk step by step tools, is a step by step tools yang digunakan is a tool to show the step by step, to define the logic of the problem lah. Dan dalam tools algorithm ni dia terpecah pada dua. Ada dua benda yang anda kena ingat, iaitu pertama yang disebut sebagai pseudocode, dan tools yang kedua disebut sebagai flowchart. Flowchart. Jadi ada dua perkara yang anda kena tahu. Okey. Jadi seperti juga di dalam problem analysis, kalau anda tengok dalam problem analysis, anda tengok kalau dalam problem analysis kita biasa menjumpa ada 3 control structure. Okey, dalam problem analysis ada 3 control structure yang biasa kita guna. Macam dalam problem analysis kita ada control structure, kita ada control structure. Kita ada control structure. Apa 3 control structure yang kita ada di dalam problem analysis? Siapa boleh bagi satu? Yang pertama apa? Yang pertama, apa control structure yang pertama? Okey, bagus. Terima kasih. Yang pertama adalah sequence. Yang kedua? Selection. Yang kedua selection. Dan yang ketiga? Looping. Ya, terima kasih. Alright, pandai. Okey, jadi dalam problem analisis kita ada 3 benda ni. 1, 2, 3. Dan di dalam algorithm juga, di dalam algorithm maksud flowchart ni semua, flowchart dan pseudocode ni juga, dia ada juga sequence, dia ada juga selection, dia juga ada looping. Jadi ada 3 benda ni berkaitan lah. Maksudnya kalau dalam problem analisis kita dah sembang sequence, selection dan looping. Kita dah sembang dah sequence, selection, looping. Cuma yang looping dalam problem analisis IPO tu saya tak detail lagi. Okey, hari ini kita nak pergi ke ni. Untuk hari ini, untuk kelas hari ini, ini kelas ni berapa bulan? Ini 21/3. Okey, kelas 21/3 hari ni kita nak sembang bab algorithm ni lah. Algorithm ni kita nak sembang asas tentang algorithm ni. Kita nak tengok algorithm ni, di mana dalam algorithm ni ada 2 tools, pseudocode dan flowchart. Cuma untuk kelas 21/3 ini, hari ini kelas kita nak bincang hanya 2 saja, iaitu sequence dan selection. Okey, jadi idea ni kena ada dalam kepala anda lah. Okey, boleh? Alright, ada sebarang pertanyaan sebelum saya move ke next? Tak ada ya? Okey, boleh Okey, tidak ada. Bagus, terima kasih.
Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, kita akan move kepada the next slide. Okey, sebentar sekejap. Okey. Sudah rekod dah. Sudah rekod. Saya rekod dalam OBS. Saya tak rekod dekat Google apa ni? Saya tak rekod di Google Meet. Saya rekod di tempat lain. Ataupun nanti lepas habis ke nanti saya share balik. Okey, boleh Boleh, sir. Okey, sebab saya nak memudahkan kerja saya. Alright. Okey, baik. Jadi kita akan pergi kepada slide yang kedua. Okey, saya tekan slide dulu. Okey. Kita terus kepada slide kita yang kedua. Okey. Mari kita sama-sama tengok soalan ni. Siapa yang sudah ada buku tutorial, anda boleh buka buku tutorial. Dan pastikan, saya dah maklumkan sebelum ni dalam buku tutorial pastikan anda dah pun ready dengan you punya IPO. Semua soalan-soalan yang kita dah bincang dalam Google Meet juga di dalam kelas, soalan-soalan buku tutorial, sepatutnya sehingga saat ini dah ada IPO dia. Siapa yang tak ada IPO tu mohon untuk lengkapkan lah. Sebab IPO penting, sebab kita nak sembung terus. Okey. Jadi anda boleh tengok dalam buku tutorial anda, sini dah dah tulis kat ni kan. Second tutorial book page 6. Jadi buka buku tutorial page 6. Soalan tentang a photocopy shop. Charge 5 cents for each copy. Prepare a pseudocode and flowchart to calculate the payment charge if a number of page that have been copied is given by the user. Okey, mari kita sama-sama tengok soalan ni. Okey, soalan ni saya telah pun dekat sini saya dah letakkan IPO yang sepatutnya ada. Jadi kalau anda tak ada IPO tu boleh salin cepat-cepat. Okey, jadi input, okey, yang input, process dan output. Okey, kalau anda tengok soalan ni minta pseudocode and flowchart, tetapi kalau ikutkan amalan lah. Amalan dan sebenarnya satu advisor lah. Setiap kali anda nak buat pseudocode and flowchart, walaupun soalan tidak minta IPO, tapi saya galakkan buat IPO. Saya galakkan buat IPO. Sebab apa? Sebab kalau kurang-kurangnya kalau anda ada IPO, contohlah ini dalam exam lah, ini tips untuk exam, sekiranya anda didapati mungkin anda panik untuk membuat pseudocode of flowchart mungkin kerana kekangan masa. Jadi biasanya pemeriksa kalau dia tengok ada IPO tu dia boleh bagi markah kesian biasanya lah. Macam saya pun biasa akan bagi markah kesian kalau saya tengok pelajar tu mungkin flowchart pseudocode dia kelang kabut sikit. Kadang-kadang yelah, kadang-kadang mungkin waktu exam. Jadi bila ada IPO ni sekurang-kurangnya bolehlah membantu. Bantu tak banyak lah, mungkin daripada dapat kosong dia mungkin boleh dapat setengah markah, mungkin dapat 1 markah begitulah. Jadi segalakkan buat IPO walaupun soalan tak minta IPO. Tapi kalau soalan IPO kena buat IPO lah. Ini kalau in case soalan pseudocode dan flowchart, apa-apa pun buat IPO. Walaupun mungkin ruangan sempit, ruangan kecil, buat kat mana-mana asalkan ada. Okey, jangan tinggalkan. Okey, itu pertama ya. Okey, jadi tips yang pertama untuk soalan pseudocode flowchart ni, ini tips pertama lah untuk exam. Tips pertama hari ni, okey. Apa-apa soalan flow chart atau apa-apa soalan flow chart atau pseudocode buat IPO. Bukanlah saya kata wajib, tapi buat untuk bantu anda dari segi markah anda lah. Okay, buat IPO ni. Okey, baik. Okey, jadi IPO yang pertama, kita ada number of pages. Kita tengok input. Okey, macam biasa. Kita tengok output. Payment charge. Calculate payment charge based on number of pages. Okay, number of pages. Okey, jadi kita nak buat IPO yang pertama, iaitu kita nak buat dia punya pseudocode. Okey, macam mana cara kita nak bina pseudocode? Okey, pseudocode mudah saja. Okey, pseudocode, untuk buat pseudocode, kita mulakan dengan perkataan start. Okey, kita mulakan dengan perkataan start. Kemudian, biasa saya akan buat start dan kemudian dia dikahwinkan dengan perkataan end. Ini pseudocode. Start dan end. Okey, dia mesti setara. Dia mesti setara lah. Setara maksudnya dia lebih kurang sama lah. Dia punya orang kata dia punya ni. Okey, tapi titik-titik ni tak perlu buat lah. Ini just nak tunjukkan. Jadi start dengan end ni, pastikan dia sentiasa sama lah. Start dengan end. Okey. Kemudian, dia kalau anda tengok sini input dengan output. Okey, biasanya untuk input, kita akan gunakan satu perkataan yang biasa standard yang diguna pakai di dalam IPO. Iaitu kita gunakan perkataan enter. Enter. Okey, kita gunakan perkataan enter. Kalau boleh ke dalam sikit lah. Ke dalam sikit, enter. Jadi kita enter apa kat sini? Kita enter number
Okay, number. Okay, of pages. Okay, saya tak muat. Okay, number of pages. Okay, number of pages. Okay, kemudian kita ada proses kan? Kita ada proses sini. Okay, untuk proses, okay, kita samakan sini. Okay, untuk proses, kita buat calculation macam mana? Sebab kita payment charge ni, okay, dia based of number of page. Okay, jadi kat sini dia akan buat 5 cent for each copy. Jadi kita akan buat payment charge lah. Kita akan buat payment charge. Kita akan buat kiraan dia. Payment. Okay, kita ikut apa yang kita buat sini, payment charge. Payment charge. Okay, assign. Okay, tengok perkataan guna perkataan assign payment charge. Ni sebab satu page 5 sen. Kita akan buat number. Ya, saya. Ya, saya. Saya tak record ke? Saya record. Tapi saya tak record dalam Google Meet. Saya record dalam OBS. Nanti saya akan share balik. Okay, saya record. Okay, jangan risau. Okay, jadi payment charge assign to number of pages. Rasa apa je saya kena buat sini? Number of pages apa? Sebab satu page 5 sen. Number of pages, kita kena buat apa lepas tu? Ya, betul. Kali dengan, okay, biasa kali kita gunakan kali macam biasalah. Ada orang guna kali ni, ada orang guna kali yang asterisk. Tapi untuk pseudocode kita guna kali yang biasa, kali dengan 5. Okay, kali dengan 5. Kemudian, untuk outputnya, kita akan buat display. Okay, display apa? Rasa-rasanya display apa kat sini? Kita nak display apa sini? Payment charge. Ya, display payment charge. Ini saja. Kalau anda tengok pseudocode dengan IPO ni seakan-akan sama. Tapi dia sebenarnya berbeza sikit lah. Jadi kita nampak lah. Okay, kalau dalam step yang pertama, okay, kalau anda tengok yang ini. Okay, yang IPO ni, ini adalah step yang pertama dalam problem solving, iaitu problem analysis. Okay, ini IPO dalam problem analysis. Jadi, step yang pertama dekat sini, ni step yang pertama. Kemudian dia move kepada step yang kedua. Step kedua iaitu design a solution, kita bina pseudocode. Jadi bila pseudocode, kena ingat start, dia macam ada start, dia ada end. Biasanya untuk input, biasa untuk input dia akan gantikan dengan enter. Kemudian untuk proses ni dia tak tulis proses tapi dia buat dia punya ni dia punya proses ni lah. Proses ni kita detailkan ia dalam bentuk pengiraan sebab based on apa soalan ni dia kata 5 sen untuk setiap copy. Kemudian number of pages kalikan dengan 5. Ini kat sini kita detail. Kat sini je yang beza dekat bahagian proses ni. And then kita display payment charge apa yang kita kira kat sini. Nampak tak? Warna-warna ni mungkin membantu anda lah. Warna pink ni adalah benda yang untuk kita kira dan untuk kita paparkan kat sini. Okey, pseudocode ada apa pertanyaan tak untuk ni? Nampak tak? Senang tak? Boleh faham tak? Boleh, sir. Okey, boleh Terima kasih Okey, baik. Jadi bagaimana dia punya flowchart? Okey, flowchart sebenarnya sama je macam pseudocode. Cuma flowchart dia dalam bentuk simbol lah. Pseudocode di dalam bentuk ayat-ayat in English abbreviation. Macam itulah dalam bahasa definisi pseudocode. Okey, kalau flowchart dia lain pula. Flowchart dia akan buat dalam bentuk chart. Dia akan tu di mana dia akan bermula. Okey, flowchart. Okey, kita akan mulakan dengan begini. Alright. Okey, flowchart ni susah sikit lah. Bukan susah, kena lukis. Jadi dalam exam nanti, tip yang pertama, dalam tip yang kedua yang kena bawa. Okey, ini tip pertama. Okey, tips kedua dalam exam, di sini Tips kedua. Okey, tips 2 dalam exam, ni tolong check Dalam exam, please bawa pensel. Please bawa pensel dan ruler. Okey, sebab apa? Supaya korang tak panik Sila bawa pensel. Okey, pensel. Okey, dan ruler. Ni tip yang kedua. Sebab ramai pelajar kadang-kadang bila tak bawa ruler, dia punya pseudocode, dia punya flowchart dia main lukis ikut dan dia je. Jangan terlalu comot sangat. Tak apalah sebab saya tak bawa pembaris kat sini. Tapi dalam exam korang guna pembaris. Okey, jadi untuk start ni, untuk button start, pastikan ia dalam bentuk jangan bulat tapi ia dalam bentuk kapsul. Okey, dalam bentuk kapsul. Senang cerita macam roti burger apa tu? Burger oblong. Bentuk oblong. Roti ingat oblong? Ingatlah button start dia untuk bentuk start dia mesti dalam bentuk oblong ataupun bentuk
orang kata bentuk ni lah, bentuk kapsul macam ni Okey, kemudian dia akan start. Kemudian bila flowchart dia mesti setiap blok tu ataupun setiap objek tu, setiap blok tu mesti ada arrow dan setiap arrow tu mesti bersentuhan. Sebab kalau tak sentuh dalam exam biasa akan potong markah. Itu kena detail betul-betul. Sebab tu kena guna pembaris. Bila dah start, kemudian dia akan pergi kepada enter number of page. Okey, untuk button enter dia menggunakan dia akan gunakan biasanya kalau kita lukis ni, yang ni jangan lukis dulu, tulis dulu dalam. Nanti orang jenuh nak memandamnya. Jadi kat sini kita kena tulis perkataan, kena tulis enter lah. Enter, tulis enter number of pages. Number of pages. Okey, enter number of pages. Korang boleh nampak ni dalam phone boleh nampak boleh nampak Boleh. Okey, bagus. Mesti takut tak nampak je. Okey, kemudian mesti kalau boleh jangan sengit-sengit sini Ini se-alignment lagi sikit. Patut anak panah ni mesti selari je semua. Kekemasan sebenarnya dia ambil kira dalam flowchart. Kalau tak ada kekemasan akan dipotong markah. Dia mesti sama Kau buatlah dia punya ni besar macam mana sekalipun, tapi arrow ni pastikan dia selari lah. Pastikan dia alignment dia sama. Okey, kepada payment enter number of pages. Okey, barulah kita masuk kepada yang seterusnya, payment charge. Okey, payment charge sebab dia adalah proses, dia mesti dalam bentuk kotak macam ni, rectangle Sama juga, biasanya jangan buat dulu habis, memang buat kosong macam ni dulu. Kemudian baru kita buat payment charge saya nak beritahu, saya memang buat color-color ni tahu, tapi dalam exam korang tak payahlah buat color-color ni Ini sebab saya nak bagi korang nampak je hubungan antara satu benda dengan satu benda tu. Dalam exam janganlah kau kejap pakai pen biru, pen hijau macam saya buat. Nanti korang pening pula pemeriksa ni. Okey, number payment charge kali dengan number of pages. Okey, number of pages. Okey, kalikan dengan 5. Okey. Alright. Kalikan dengan 5. Macam tu. Okey, kemudian baru kita buat ke bawah. Okey, kita buat. Okey, untuk display masih lagi menggunakan kotak yang sama. Dia kotak display dengan enter dia pakai kotak yang sama iaitu parallelogram parallelogram. Kemudian kita buat display. Perkataan display. Okey, payment charge. Display payment charge. Okey, payment charge. Pastikan sama kalau kamu tulis payment saja. Kalau you tulis payment charge, kena buat payment charge. Okey, ikut yang mana yang kita dah buat. Jangan atas payment, bawah payment charge, dia mesti sama. Nampak kan? Warna yang sama. And then last kali untuk tutupkan dia, okey, start dengan end dia akan gunakan objek yang sama lah, iaitu roti oblong. Roti oblong satu. Kemudian dia berakhiri dengan end. Ini sama di kotak itu. Okey. Alright. Boleh nampak Okey, clear tak? Yes. Okey, baik. Jadi seperti mana yang nak beritahu. Okey, itu tips pertama tadi. Apa-apa soalan, flowchart atau pseudocode, buatlah IPO untuk bantu markah anda kalau anda panik. Tips yang kedua, dalam exam, please bawa pensel dan ruler. Dan satu lagi, tips yang ketiga. Tips yang ketiga dalam exam supaya kamu tak hilang markah dalam flowchart. Tips yang ketiga dalam exam, flowchart mesti kemas. Flowchart mesti kemas. Tak kemas. Kalau tak kemas apa jadi? Tak kemas, hilang markah. Putung you punya markah. Okey, fine Okey, boleh. Alright, ada apa-apa persoalan? Okey. Okey. Ada soalan kata, okey, boleh tak kita guna stop? Okey, setakat ini berpegang kepada start dan end. Jangan guna start stop. Gunakan start dan end sahaja. Boleh
Okey, baik. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya, okey, untuk soalan yang seterusnya, okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, baik. Okey, ini soalan yang seterusnya lah. Ini soalan tadi. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, sebagi masa korang 1 minit, cuba buat dia punya IPO. Ini buku tutorial Petronas. Cuba buat you punya IPO. Bukan IPO, IPO dah. Cuba buat dia punya pseudocode dulu. Okey, cuba buat dia punya pseudocode. Okey, cuba buat sekarang. Sementara padam ni. Okey, ini soalan tutorial. Okey, cuba buat sekarang. Okey. Cuba buat sekarang. Cuba buat dia punya pseudocode. Okey, cuba buat dia punya pseudocode. Kejap Okay, cuba buat pseudocode. Mana Alright. Okey. Cuba buat dia punya satu pseudocode. Okey, cuba buat satu pseudocode. Dan setelah kongsikan satu link di Jamboard. Kalau korang ada boleh buka Jamboard lah. Okey, tak apa. Cuba buat satu pseudocode. Siapa boleh tulis dekat Jamboard, siapa yang guna laptop ataupun apa-apa yang boleh buka Jamboard dekat dekat phone boleh. Ataupun cuba anda buat satu pseudocode untuk soalan ni dan kongsikan di ruangan komen atau di ruangan chat di Google Meet. Okey, cuba buat soalan ni dulu. Cuba buat dia punya pseudocode. Okey, minta korang bincang sama-sama. Okey, cuba buat dia punya pseudocode untuk soalan ni. IPO saya dah bagilah tu. Okey, cuba buat pseudocode dan boleh share dekat Jamboard yang saya dah letakkan di ruangan chat tu. Ada link chat untuk Jamboard. Kalau anda boleh buka Jamboard lah. Kalau tak boleh buka Jamboard, tulis saja dekat ruangan chat di Google Meet. Saya nak dia punya pseudocode. Okey, cuba buat sekarang. Cuba buat sekarang pseudocode-nya. Okey. Okey, saya bagi masa 2 minit. 2 minit sebelum kita berhenti berehat sekejap. Saya bagi masa 2 minit. Cuba buat dia pseudocode untuk soalan yang saya beri ni. Okey, siapa ada jawapan, letakkan saja di chat ni. Okey. Alright, saya ada share dia punya Jamboard dekat Jamboard tu. Ataupun korang nak tulis dekat ruangan chat pun boleh juga. No problem. Okey, buat dia punya pseudocode saja. Okey, ada seorang tengah buat. Noliza. Terima kasih Noliza. Okey, teruskan Noliza, teruskan. Noliza tengah buat. Alright. Okey, start enter way and alright. Enter weight bagus dengan height. Okey, betul. Okey, pertama betul, enter weight and height betul. Cuba height tu make sure dia. Okey, untuk soalan ni enter weight and height tu tak perlu perkataan n. N tak perlu. Noliza. Noliza tak perlu perkataan n, buat comma saja. Weight, comma height. Weight, comma height saja. Buang perkataan n tu. N tu buang. Okey, siapa boleh buka Jamboard boleh tengok. Sekarang ni kita ada sahabat kita Noliza. Okey, binti sedari. Dia sedang buat ni. Cuba tengok. Okey, cuba buang tu je. N tu buang. Buat weight, height saja. Okey, yang lain juga boleh kongsikan jawapan anda di Jamboard ataupun anda boleh kongsikan jawapan anda di ruangan chat pun boleh juga. Boleh. Tak ada masalah. Kat chat pun boleh ke? Dekat chat pun boleh. Yes, dekat chat pun boleh. Sebab ni tulis je. Tulis pseudocode je boleh. Boleh tulis je. Okey, start, enter weight and height. N tak perlu. Comma saja. Weight, height. Noliza. Siapa yang tengah buat ni kan? Weight, height. Okey.
Okey, saya bantu ya. Okey, saya bantu sikit. Okey, Faris. Okey. Faris dah ada jawapan. Okey. Noliza boleh tengok jawapan Faris. Okey, jawapan Faris. Okey, ni jawapan Faris. Saya copy. Terima kasih Faris ya. Okey. Okey. Right. Okey, sekejap. Mana ni? Okey. Okey, ini jawapan Faris. Okey, Ctrl V. Okey, alright. Jadi Noliza boleh tengok jawapan Faris. Ni jawapan Faris. Cantik. Okey. Jawapan, jadi siapa boleh tengok Jamboard, boleh tengok Jamboard, ataupun siapa tak ada Jamboard boleh tengok dekat ruangan chat. Itu jawapan dia. Faris dah bagi jawapan yang betul. Start, enter, weight, height, BMI, weight, height kali dengan height. Okey, itu betul jawapan dia. Okey. Okey dah. Jadi betul ya. Okey. Alright, terima kasih Faris. Okey, Anis pun dah bagi jawapan yang sama. Weight bahagi dengan height kali height. Okey, jawapan Anis pun boleh digunakan. Cuma jawapan Anis saya nak tegur sikit je. Jawapan Anis, pastikan height tu jangan letak kuasa 2 je. Buat macam Faris buat, iaitu height kali height. Itu yang sebenarnya. Weight bahagi height kali height. Itu yang betul. Jangan buat height kuasa 2. Okey, kena kali. Okey, bagus. Alright. Jadi dah ada jawapannya. Jadi anda boleh tengok jawapan di di chat. Okey, dan saya akan bantu anda. Okey, saya tuliskan jawapannya di sini. Bagus, terima kasih yang dah bagi jawapan. Okey, jadi jawapannya adalah, okey, kita mulakan dengan start. Kita mulakan dengan start. Tak nampak. Okey, kita mulakan dengan start. Okey, biasa kan cara menulis ya. Ni cara menulis ya. Mulakan dengan start. Tulis sini lagi. Ya Allah. Okey, saya tulis bawah lah. Okey, pada kita tulis start. Dan mesti kita tulis end. Okey, saya biasa amalkan macam ni. Start dengan end. Okey, kemudian kita akan buat enter. Enter. Okey, enter, height. Okey, dan seperti yang saya beritahu kat Noliza tadi, jangan tulis end. Height, comma, weight saja. Sebab perkataan end tu nanti akan mengelirukan korang bila kita masuk selection nanti. Nanti saya beritahu apa yang mengelirukan. Okey. Kemudian kat sini kita akan buat BMI. Okey, kita akan tulis BMI. Kecil ke besar tak ada masalah. Macam Faris dia buat huruf besar boleh. Tak ada masalah. Huruf kecil pun boleh juga. BMI sama dengan weight. Weight yang kita enter kat atasnya. Weight bahagi dengan. Okey, dan setegur tadi Husna tadi. Okey, height. Pastikan kalau kuasa 2, jangan kita buat kuasa 2, kita buat height kali dengan height. Kemudian kita display. Okey, kita display. Kita display. Okey. BMI. Okey, dan untuk flowchartnya, flowchartnya mudah saja. Kita buat kat sini. Flowchartnya kita mulakan dengan kita mulakan dengan start. Okey, mulakan dengan start. Okey, kemudian kita buat anak panah. Okey. Kita enter. Okey, enter. Height, weight. Ni salah. IGHT, weight. Okey, enter height dan weight. Kemudian kita buat dia punya, pastikan anak panah ni menyentuh. Proses dia. Okey, proses dia adalah BMI. BMI sama dengan, ambil je balik yang dalam pseudocode tu. Weight bahagi dengan height. Okey, darab. Ejaan height tu lah. Height. Okey, height kali dengan height. Kemudian kita display. Okey, kita display. Display.
Okey, BMI, kemudian finish it with, okey, ni salah ni, tak sentuh, mesti sentuh. Okey, dan berakhir dengan okey, baik. Alright, boleh ya? Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Okey, jika tidak ada, kita berhenti dulu setakat ini. Dan kita berhenti berehat sekejap dan kita akan sambung kembali pada jam 12.30 lebih kurang ya. Boleh, jadi rehat dulu, minum-minum dulu. You all nak log out dulu pun boleh ataupun nak biar saja telefon macam ni pun tak apa. Sebab saya akan bagi rehat sehingga jam 12.30 tengah hari. Okey, kita berhenti berehat. Okey, Assalamualaikum. Okey, kita rehat 12.30 ya. Saya tutup kamera sekejap.